Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى روحي سيدنا المحجر الله أحمد بن عيسى وإلى روحي سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وخصوصا إلى روحي صاحبة المناقب السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام بنت محمد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إلى روحي سيد الشيخ الحبيب عمر بن محمد بن سلم بن حافظ بن شيخ أبو بكر بن سلم، وخصوصا إلى روحي سيد الشيخ العبد القادر الجيلاني الحسني، وخصوصا إلى روحي الشيخ بحور النقشبندي، وخصوصا إلى روحي صاحب الولاية وصاحب المكان الحبيب نوح بن محمد الحبشي، وخصوصا إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا رحمهم الله تعالى وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح والدينا وأولادنا ولأخواننا ولأخواتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أن الله إذا غشاهم برحمته ومغفرته ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير الخلق الله، الصلاة والسلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حبيبة النبي بعد الرسول زهراءنا البطول. السلام علينا وعلى معاشر الحبائب وعلى رجال الغيب وعلى عباد الله الصالحين. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Jalla Jalaluh, yang maha tinggi, yang maha berkuasa, yang menempatkan kita di rumah Allah yang mulia ini di waktu yang mustajab untuk membicarakan tentang setiap 2 minggu sekali, yaitu tentang puteri kesayangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jarang-jarang sekali kita bincangkan. Di Singapura ada pun tidak? Tempat lain masjid, selalu saya tanya ni kalau ada orang-orang baru, ada atau tidak tentang Sayyidah Fatimah Zahra, sejarah ada atau tidak? Ada sejarahnya, ada. Alhamdulillah, syabas, tahniah kerana menghidupkan cerita tentang Sayyidah Fatimah Zahra. Ya, kerana apa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang siapa yang masuk syurga dahulu. Kemudian Nabi SAW menyebut apa? Ana, thumma Fatimah, thumma Ali, thumma Al-Hasan wal-Husain, thumma muhibbul lahum. Aku yang masuk syurga dahulu, kemudian Fatimah, kemudian Ali, kemudian Al-Hasan wal-Husain, kemudian
orang-orang yang mencintai mereka. Jadi jikalau kita cinta pada Rasulullah SAW, kita nak meraih cinta Allah melalui Rasulullah. Hari ini Isra Mi'raj kan, 27 Rejab 20. Kenapa kita nak sampai kepada Allah? Kita kena melalui Rasulullah. Kalau kita cakap, Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi menyatakan dalam kitab Mukasyafatul Ghulub oleh Imam Ghazali, menyatakan tidak akan, maksudnya itu Syekh Junaid Al-Baghdadi ini siapa? Sayyidu Taifah, penghulu segala wali. Penghulu. Kalau Syekh Abdul Qadir Jalani Sultanul Auliya. Tahu cerita Syekh Junaid Al-Baghdadi tak? Masuk sedikit kita tahu. Syekh Junaid Al-Baghdadi ni kirakan waktu zamannya macam Hulk Hogan tau. Dia ahli gusti, wrestler. Tidak ada yang boleh mengalahkannya. Dia adalah ahli gusti diraja. Kalau cerita nujum 4 belalang, ada ahli nujum negara, ahli nujum diraja. Tapi ini ahli gusti diraja ni. Tak ada satu orang pun boleh pukul dia. Kemudian diadakan satu pertandingan. Siapa yang boleh mengalahkan Junaid Al-Baghdadi, maka dia, orang itu akan dapat ganjaran yang sangat besar. Siapa nak lawan Hulk Hogan? Tiba-tiba ada satu Pak Long ni datang. Kita guna bahasa sekarang lah, Pak Long. Pak Long ni, Abang Mail ni kan muda lagi. Abang Mail muda lagi. Ni pintu apa hal buka lagi? Aku asyik datang sini, kerja aku betulkan pintu aja. Tutuplah pintu tu. Dek, dek yang main handphone tu, dek. Dek yang tepi pintu tu, dek. Dek, dek baju hijau tu, tutupkan pintu. Abang Mike, tutupkan pintu. Abang Al-Basir, tutupkan pintu tu boleh bang? Pasal duit masyarakat. Kerja saya ni, kalau di sini, kalau seperti siapa yang tengok live, kerja saya ni pintu duit masyarakat. Kita dah lihat ni, duit masyarakat. Jangan main-main. Teringat saya cerita Masjid Abdul Razak. Dia kata saf tidak betul. Ni bukan orang Masjid Abdul Razak, ni jemaah punya hal. Saf nak kena buka pintu, ini khilaf lah. Ini boleh nampak saf pertama nak kena buka pintu, dia kira gini. Sekali saya tengok dia buka pintu, sebesar-besarnya buka pintu, 4 orang boleh keluar dengan selesanya. Ini duit masyarakat. Tak pasal-pasal aku punya tahiyat akhir solat tarawih itu jadi salafi begini. Menggigil lah, ya Allah, lambat pula tahiyat akhir ni. Beri salam terus dia cakap, siapa buka pintu ni? Dia kata, babe, ni tak boleh, ni besar, ini tak boleh kecil, dia nak kena besar. Cakap, ni apa duit masyarakat? Baru baca 1-2 kitab, semua tak boleh. Bodoh, saya cakap. Saya cakap terus terang, bodoh. Belajar lagi baru 1-2 kitab. Ini nak menyedarkan orang. Sebab sebelum tu dah cuba dinasihatkan. Kita balik kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ni pasal pintu. Siapa masuk, tutup pintu. Sekali lagi saya kata, kalau rumah kita, bukan main lagi. Mat, kau tak tutup pintu, aircon keluar. Sebab apa? Duit kita. Ini duit masyarakat. Duit kita tu disoalkan kecil tau. Ni duit masyarakat, orang ramai punya duit. Jadi ingatlah, bukan masjid ni saja, masjid lain. Syekh Junaid Al-Baghdadi, kemudian datanglah satu pakcik tua ni. Dia kata, dia nak challenge Syekh Junaid Al-Baghdadi. Masa tu belum Syekh lagi, Junaid Al-Baghdadi. Dia kata apa? Orang terperanjat, Junaid Al-Baghdadi, orang muda yang perkasa pun tidak boleh kalahkan Junaid Al-Baghdadi. Ini kan pula orang tua. Jadi kemudian orang tua ni pada hari pertandingan penuhlah, pack lah Stadium Sultan Ibrahim. Tak ada, itu JDT. Saya guna istilah sekarang, bukan bohong, guna istilah sekarang. JDT tengah top kan, penuhlah Sultan Ibrahim punya stadium. Ini stadium lah, macam Colosseum Roman gitu. Penuh orang nak lihat, ni orang tua ni macam mana lunyai ni. Orang muda je habis, ini orang tua habis lunyai. Bila bertemu tu, orang tua ni pun berkata kepada Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, wahai Junaid, aku tahu aku tidak dapat mengalahkan kau, tetapi
kerana ganjaran atas kemenangan siapa yang boleh mengalahkan kau ini sangatlah besar. Aku adalah cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan anak isteriku sudah berapa hari tidak makan seluruh anggota keluargaku, dan aku mengharapkan ganjaran yang besar ini untuk memberi mereka makan. Lihat, Junaid al-Baghdadi, dia bertarung. Orang tua ni bertarung dengannya begini, orang tua ni baru kilas sikit, dia buat-buat jatuh. Kelong lah katalah. Kalau orang sekarang istilah bola, kelong. Orang tua dia jatuh sampai si Junaid al-Baghdadi sengaja jatuhkan diri, mengalahkan. Kerana ingat satu, cinta pada Ahlul Bait Nabi SAW akan mendapat pandangan daripada Rasulullah. Penglihatan lain, Allah Maha melihat, tetapi jikalau Allah pandang, itu satu pengiktirafan, satu perhatian daripada Allah. Maka Junaid al-Baghdadi kalah. Orang boleh kata, macam manalah orang tua ni boleh kalahkan Junaid al-Baghdadi ni? Pada malam hari, baliklah orang tua ini dengan ganjaran yang besar. Keluarganya dapat makan. Junaid al-Baghdadi pada malam hari bermimpi didatangi oleh kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Junaid, maksudnya itu, aku berterima kasih kepada engkau kerana engkau telah membantu memberi makan anak cucuku yang sedang kebuluran, yang sedang kelaparan, yang sedang kesusahan. Maka mulai dari hari ini, gelaran ini diberi, maka mulai dari hari ini engkau adalah Sayyidul Taifah, ketua semua para penghulu para wali, penghulu orang-orang baik, orang-orang soleh. Dinaikkan darjat kerana apa? Kerana cinta pada Ahlul Bait Nabi SAW. Itu saja. Nak dengar cerita lagi tentang cinta Ahlul Bait Nabi SAW? Ibnu Mubarak Abu Tasawuf, bapa tasawuf. Kumpul duit bukan main kumpul. Sama cerita dengan satu tukang kasut juga. Nak berangkat pergi ke haji, tiba-tiba dalam perjalanan bersama kafilah beliau, ternampak seorang wanita yang sedang hendak mengambil seekor bangkai. Bangkai, bukan disembelih, bangkai. Ibnu Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, beliau seorang wali besar, seorang ulama kabir. Beliau melihat wanita itu, beliau menyatakan, wahai wanita, maksudnya itu, ini bangkai haram untuk kau makan. Apa kata wanita ini? Ini dalam perjalanan hendak menuju ke Makkahul Mukarramah atau Madinatul Munawwarah untuk pergi haji lah, senang cerita. Wanita ini kata apa? Ini cerdasnya. Sebab itu keturunan Rasulullah SAW tidak boleh lari daripada Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh lari daripada ilmu. Kalau keturunan Rasulullah SAW hingga hatta al-an, hingga sekarang, lari daripada ilmu, lari daripada jalan Rasulullah SAW, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, walaupun namanya Sayyid, walaupun dia Syarifah, dia tidak termasuk dalam golongan Rasulullah SAW. Berdasarkan ayat Al-Quran, Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyatakan, hormati, cintai mereka. Jangan berlebihan. Jikalau mereka melakukan maksiat terang-terangan, tarik mereka ke tepi dan tegur mereka. Bukan menghina, mencela mereka. Orang biasa kita tidak boleh mencela, menghina. Ini kan pula cicit Nabi SAW. Tapi mereka sudah terkeluar. Pandu mereka semula ke jalan datuk mereka, dan kita berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Diangkat darjat kita. Maka Ibnu Mubarak menyatakan kepada wanita ini haram, ini bangkai, kau tidak boleh makan. Wanita ini kata apa?
untuk kamu halal, untuk kamu haram, untuk kami halal. Itu saja. Cicit-cicit Nabi SAW ni, kata-kata mereka ini singkat tapi padat, seperti antara kelebihan yang diberikan Allah kepada Rasulullah, diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, iaitu jawami'ul kalim. Katanya singkat tapi banyak pecahannya. Ada dalam Maulid Ad-Daibai, itu dah ada dalam riwayat hadis. Apabila Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu mendengar itu, beliau dalam hati menyatakan, ini bukan wanita sembarangan, ini wanita yang berilmu dan ada kemuliaan. Orang yang terbuka hati mereka akan dapat lihat ini. Terbuka hati, bukan hati saja, mata hati. Orang yang tertutup hati, macam mana kau cakap betul pun salah. Engkau boleh usaha apa, kau boleh cari benda lain apa, ini orang tertutup hati. Tapi Ibn Mubarak ulama. Kita nak ikut jalan siapa? Orang yang tertutup hati atau terbuka hati? Terbuka hati, kemudian terbuka mata hati. Bila hati terbuka bercahaya, barulah cahaya itu naik ke muka, kemudian mata hati ni third eye di sini terbuka, baru tutup mata boleh nampak Rasulullah SAW, buka mata nampak Rasulullah SAW. Ini rahsia-rahsianya. Mungkin malam ini banyak rahsianya tentang Isra' Mi'raj ini. Sebenarnya ada khilaf. Ada kata 12 Rabiul Awal, ada kata 17 Rabiul Awal, ada kata Jamadil Akhir ataupun Rabiul Akhir, Jamadil Akhir gitu. Tapi yang jumhur 28 Rajab. Kemudian Ibn Mubarak pergi kepada wanita ini bertanya, wahai ummi, wahai ibu, wahai ya ummu, man anti? Begitulah sedikit sebanyak, siapa engkau? Dia cakap, aku adalah cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak aku kelaparan di rumah, tidak ada bantuan, tidak ada satu orang pun yang bantu. Maka inilah aku lihat bangkai ini untuk bawa pulang. Dalam kaedah Islam ada ad-darurah tubihul mahzurah. Darurat itu membolehkan apa yang tidak bolehkan, yang tidak dibolehkan. Maknanya bila darurat, boleh makan untuk sekadar makan. Kalau kata ada babi saja, maaf saya sebut babi, nak cakap khinzir, babi juga. Nak cakap babi, khinzir juga. Apa ada orang ni sensitif sangat dengan perkataan babi. Samalah juga sepak takraw, sepak raga, sepak takraw, samalah. Babi, khinzir, khinzir, babi. Babi boleh dimakan, tapi bukanlah dimakan sampai macam sedap pula babi ni, tambah lagi sikit, tidak, untuk hilangkan kenyang supaya tidak meninggal kebuluran. Jadi kata Ibn Mubarak apa? Kau cicit Rasulullah SAW. Ulama, kau ambil ini semua harta-harta, kau pergi balik, beri kepada anak kau makan, ambil semua ini. Tapi kau nak pergi haji, tidak mengapa. Bagaimana aku hendak menghadap datukmu yang membawa kaifiat haji, cara-cara untuk aku, cara-cara untuk kami melakukan ibadah haji, sedangkan engkau di sini aku biarkan. Aku nak pergi makam datuk engkau ni, maksudnya tu. Macam mana aku nak bertemu dengan datuk engkau? Aku biarkan engkau kebuluran. Dia tidak pergi. Dia kasih wanita itu, cicit Rasulullah SAW ini, seorang syarifah, sayyidah. Kemudian beliau pulang, tidak ikut pergi haji. Cinta lebih tinggi daripada taat. Taat terpaksa, cinta tabak, mengikut. Cinta ini melebihi segalanya. Cinta itu buta, membutakan kepada perkara-perkara yang dipandang zahir sahaja. Tapi kita buta pada dunia, tetapi celik kepada akhirat.
Itulah cinta kepada Allah melalui Rasulullah SAW. Bukan berhenti di situ cinta itu. Ni kerana Sayyidah Fatimah ni Ahlul Bait. Bila orang balik haji, ternampak Ibnu Mubarak, mereka kata haji mabrur, haji mabrur. Ibnu Mubarak terperanjat. Satu orang tak apa, mungkin salah orang kot, mungkin salah orang. Satu-satu balik nampak dia cakap haji mabrur, haji mabrur. Tengok, aku tak pergi haji, tak ada, aku nampak kau tawaf. Orang semua cakap aku nampak kau tawaf. Ibnu Mubarak nampak aku tawaf, dia terperanjat. Bila dalam keadaan apa tu, confused, malam itu bermimpi, Nabi beri salam. Kalau tidak silap saya, Nabi beri salam. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Abdullah bin Mubarak, maksudnya itu berterima kasih juga. Nabi berterima kasih. Apa yang saya katakan ini, apa yang anda sedang duduk ini, Nabi SAW dapat melihat. Siapa yang menyakiti siapa, Nabi melihat. Siapa yang buat baik, Nabi melihat. Ada dalam hadis sahih. Sentiasalah kita buat baik. Susah Nabi di alam barzakh, susah kita di dunia. Nabi menyusahkan diri Nabi sendiri untuk kita mengorbankan di yaumul qiyamah. Nabi berterima kasih. Nabi kata apa? Haji kau tu kerana kau berkorban untuk anak cucuku, beri makan kepada mereka yang sedang kebuluran tu. Allah menggantikan kau satu malaikat pada setiap tahun, buatkan haji untuk engkau. Lihat, buatkan haji untuk engkau. Malaikat buat. Kita kalau buat, entah ya entah tidak, 3 kali haji, 3 bakul maki balik. Mabrur ke tak tu? 30 kali umrah, 300 kali maksiat. Mabrur ke tak tu? Tapi kalau malaikat, kerana apa? Jasa kepada Ahlul Bait, zuriyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah Allah. Nabi tidak minta, tapi itu perintah Allah. Qul, katakan ya Muhammad, aku tidak minta apa-apa daripada mengajak kamu kepada Allah ini dakwah, kecuali kasih, cinta, sayang kepada kurba, kepada ahli keluargaku dan kaum kerabatku. Ada lagi satu cerita, last cerita ni. Ini cerita pasal ni cerita. Okey. Satu wanita ni, dia datang ketuk pintu ulama. Tadi ulama ni 2, masya-Allah kan? Pintu ulama. Mufti kalau tidak silap saya, di Iraq ataupun di mana. Ketuk pintu mufti. Syarifah, zuriat keturunan Rasulullah SAW, sedang kebuluran, sedang lapar, sedang susah. Nak ketuk pintu siapa lagi? Ulama lah. Kerana apa? Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah waris para nabi. Inna yakhshallah min ibadihil ulama. Allah sebut dalam Quran, yang paling mentakzimkan Allah, takut dengan keagungan Allah itu sesungguhnya adalah para ulama. Dia ketuk pintu ulama lah. Takut dengan Allah, mesti dia malu dengan Nabi SAW. Dan dia kata apa? Cakap, ya Syekh, aku seorang syarifah, aku cicit Rasulullah SAW, aku sedang lapar, keluarga aku sedang susah, aku minta bantuan. Apa kata Syekh ni kepadanya? Syekh ni berkata, mana bukti yang kau syarifah? Apa bukti yang kau cucu Rasulullah SAW? Ya. Maksudnya tu, kalau sekarang kau jangan guna nama-nama Nabi. Kau nak ini, kau guna nama Nabi. Orang kalau tahu hukum, dia tidak akan guna nama Rasulullah SAW cucu ataupun apalah. Buat apa nak guna nama Nabi? Orang panggil Habib ke, orang panggil Hubabah ke kalau perempuan. Tetapi di yaumul qiyamah dapat laknat di telaga Haud Nabi SAW. Nabi halau
kau berdusta ke atasku, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta di atas aku, namaku dengan sengaja, neraka dia sudah tempat dia neraka. Kita minta Allahumma ajirna minan nar, tapi bukan cucu Nabi. Kita tahu kita bukan cucu Nabi, tapi kita mengaku cucu Nabi. Ya Allah, jangan. Dan pula win-win situation selalu saya kata Islam ni. Orang dah mengaku cucu Nabi, ini habaib dan ulama kita salafun salih. Orang kalau mengaku, mereka tidak menidakkan, kerana hukum besar menidakkan orang yang mengaku cucu Nabi. Kita su'uzan kerana tidak ada silsilah. Ini cerita betul, cerita masyhur. Bukan saya yang cerita, dalam kitab-kitab para habaib pun cerita. Mana bukti engkau cucu Nabi SAW, cicit Nabi? Jangan guna-gunakan nama Rasulullah SAW. Disuruh pergi. Siapa yang ambil dia? Yahudi. Pernah dengar cerita ni? Pernah dengar tak cerita ni? Abdullah pernah dengar cerita ni? Yahudi ambil dia. Yahudi atau Majusi ambil. Orang kafir ambil dan rawat dia. Rawat satu keluarga tau. Duduk sampai bila-bila kau nak duduk sini, kau duduk sampai kau sudah teratur hidup kehidupan kau. Kau nak pergi, kau boleh pergi. Malam itu si suami mimpi Rasulullah SAW datang padanya, berkata terima kasih, begitu begini. Indah Rasulullah SAW dengan bercahaya. Suaminya bersyahadah. Esoknya suaminya itu dah bersyahadah, belajar tentang Islam apa gini dengan Syarifah ini. Isterinya pun sama, datang dalam mimpi juga. Satu keluarga masuk Islam. Yang mufti ini, mufti, dia mimpi malam tu dia di dalam queue nak masuk syurga. Nabi SAW salam. Kemudian giliran mufti ni pula. Nabi SAW kata, siapa engkau? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku umat kau. Aku sebenarnya. Nabi kata, mana buktinya? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah engkau kenal umat engkau lebih daripada ibu dan bapa kenal anak-anak mereka? Nabi kata, mana buktinya kau umatku? Ya Rasulullah, kau tidak kenal aku. Nabi kata yang ketiga kali ataupun apa, siang tadi kau ingat ataupun tidak, cicit aku datang kepada engkau minta pertolongan. Engkau minta nasab dia, silsilah dia, kau minta bukti dia. Mana bukti yang kau adalah cucu Rasulullah SAW? Dan kau biarkan dia pergi itu. Jadi sekarang mana bukti yang kau ni umatku? Apa maksudnya tu? Engkau tak cinta Nabi, engkau tak cinta cicit keturunan Rasulullah SAW, sedangkan Nabi mengajar apa? Kalau Rasulullah SAW, laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnuzan billah wa husnuzan bi ibadillah. Tidak ada yang lebih baik daripada dua perkara ini, iaitu berbaik sangka pada Allah dan baik sangka pada hamba-hamba Allah. Laisa fawqahuma syai'un minasyarr, su'uzan billah wa su'uzan bi ibadillah. Tidak ada dua perkara yang lebih buruk daripada dua perkara ini, iaitu buruk sangka pada Allah dan buruk sangka pada hamba-hamba Allah. Maka terperanjat daripada tidur, panggil khadam-khadamnya. Khadam ni ahli khidmat. Cari wanita yang tadi siang datang, cari dia. Cari dapat tu di rumah orang kafir. Diketuk pintu. Aku nak Syarifah itu datang. Aku nak Syarifah. Orang kafir ni kata, tidak boleh. Kita nak dia duduk sini selama-lamanya. Begitulah bunyi cerita ni.
Tidak, aku lebih berhak, aku orang Islam, aku patut bantu dia. Tidak, kerana dia kami sekeluarga sudah Islam. Terperanjat. Apa yang kau mimpi semalam telah datang pada kami, dan kerananya kami masuk Islam. Datuknya telah datang dalam mimpi. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu dia. Itulah Syekh Junaid Al-Baghdadi kata, tidak akan sampai seseorang kepada Allah kecuali dia melalui jalan Al-Mustafa, yang terpilih, yang Allah sendiri pilih, sallallahu alaihi wasallam, dari segi bukan luaran, akhlak, adab. Al-adabun fawqa al-ilm, itu kata Nabi SAW. Adab itu atas ilmu. Engkau ada ilmu tapi tidak ada adab, tidak ada akhlak, tidak berguna. Sebab itu pondasi tariqah Alawiyah, ilmu amal, wara', khauf, wara', ikhlas. 5 pondasi tariqah Alawiyah. Yang para habaib ni, tariqah Alawiyah, Ratibul Atas, Ratibul Hadad, ini 5 pondasi. Tidak ada 5 pondasi ini, jangan cakap tentang tariqah Alawiyah lah. Ilmu ada ataupun tidak. Ada ilmu tapi tidak beramal, macam dongki. Kemudian tidak ada rasa takut pada Allah, khauf, cakap aja, Ahlul Bait ini, Ahlul Bait ini, Ahlul Bait ini. Sekarang sibuk Ahlul Bait pula Yahudi, disuruh DNA test kan, ada di satu negara tu, entah apa-apa cerita. Kemudian khauf, wara', nak berkata-kata berhati-hati, nak buat sesuatu berhati-hati, bukannya di hadapan manusia saja, di belakang manusia. Yang terakhir tu yang paling susah, ikhlas. Ini 5 pondasi ni. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti menyatakan, ini 5 pondasi tariqah Alawiyah adalah sama seperti 5 rukun Islam sebenarnya. Antara sebahagian, begitulah bunyinya. Jadi kita membicarakan tentang Sayyidatina Fatimah Zahra. Nak cinta, nak Allah, cinta Rasulullah. Nak cinta Rasulullah, cinta Ahlul Bait Rasulullah SAW. Yang benar, cinta Ahlul Bait, yang Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan wal Husain. Jangan lupakan cerita mereka, perang di Karbala itu semua. Keluarkan balik cerita itu, bukan untuk itu, untuk pengorbanan mereka untuk umat. Bagaimana Sayyidina Hasan menyatukan umat. Ini dilupakan. Khalifah dalam Islam ada berapa? Khalifah Amirul Mukminin dalam Islam ada berapa? 4 Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman ibn Affan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi mengikut perkiraan Nabi yang sahih, yang kelima ni, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam binti Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6 bulan begitu menyatukan umat. Aku tidak mahu ni jawatan, tidak mahu ni jawatan. Satukan umat, beri pada Muawiyah dengan beberapa syarat. Keluarkan cerita ni balik supaya orang cinta dengan akhlak Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, dengan akhlak Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada menyatakan, ma ra'aitu afdala min Fatimah ghaira abiha. Ma ra'aitu, tidak pernah aku melihat afdal min Fatimah, yang lebih afdal daripada, yang lebih baik daripada Fatimah, ghaira abiha, selain bapanya. Apa ini teks Syiah ke? Diriwayatkan oleh At-Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Tidak ada yang lebih baik selepas Nabi SAW melainkan Siti Fatimah, daripada akhlaknya, daripada jalannya, dari perbualannya, pidatonya, daripada ibadahnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Sayyidatina Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Kita Isra Mi'raj sini banyak pengajaran juga tentang Ahlul Bait Nabi SAW. Kita janganlah kita terpancing-pancing dengan orang yang kata
kenapa kena Fatimah aja, kenapa kena Fatimah? Sebelum kuliah ni, korang tengok 2 minggu lalu aku berbual pasal Zainab, tak habis-habis lagi Sayyidah Zainab radhiyallahu anha. Hari ni Isra Mi'raj spesifik sikit lah Fatimah radhiyallahu anha. Nabi SAW bila nak musafir, yang pertama dalam hadis yang sahih oleh Al-Hakim, mensahihkannya dalam kitab Al-Mustadrak, sebelum Nabi musafir, Nabi jumpa Fatimah dahulu. Balik musafir, jumpa Sayyidah Fatimah dahulu. Macam mana ulama-ulama yang belajar hadis ni, ada PhD ni semua kata, kenapa Fatimah? Dah tentu ada kelebihannya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum radhiyallahu anhunna pun ada kelebihan mereka, dicintai oleh Nabi SAW. Tapi kenapa Fatimah ini dipersoalkan? Sebab semua yang bangkit nanti akan dibangkitkan, tetapi dibangkit sendiri-sendiri, tetapi Nabi SAW akan dibangkitkan berhadapan dengan Fatimah Zahra radhiyallahu anha di yaumul qiyamah. Itu ada dalam kitab juga, banyak kalau saya nak kata. Akhbirni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali, an Ali radhiyallahu anhu, akhbirni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna awwala man yadkhulul jannah ana Fatimah wal Hasan wal Husain, bahawa orang pertama yang akan masuk syurga ialah aku, Fatimah, Hasan dan Husain. Qultu ya Rasulullah famuhibbuna, wahai Rasulullah, maka para pencinta kita pula bagaimana? Orang-orang yang cinta kita bagaimana? Nabi SAW kata, min wara'akum. Baginda Nabi SAW kata, orang yang mencintai Ahlul Bait Nabi SAW di belakang kamu semua. Masuk syurga sama-sama dengan Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Lihat akhlak Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ditanya siapa masuk syurga dulu, Nabi kata, Nabi SAW, Fatimah, Hasan, Husain, Sayyidina Ali pun ada lah, samalah. Tapi apa yang Sayyidina Ali tanya, macam mana pula yang cinta kepada kami? Mereka di belakang kamu. Dia tidak tanya, dia cakap, oh selamat. Kalau kita, oh selamat, selamat aku dapat masuk. Dah lupa dah, anak bini pun lupa. Ini tak ada. Dia ingat macam mana orang yang cinta-cinta kami ni semua sanggup berkorban harta benda, nyawa untuk kami, sehingga anak mereka tidak, mereka kasih makan sikit, kami diberi makan lebih. Tapi saya nak ingatkan sini ya, perangai Habib tidak mengadu domba. Perangai zuriat Nabi SAW tidak mengadu domba. Tahu mulut Mak Jujat? Orang Singapura cakap mulut Mak Jujat. Tahu mulut Mak Jujat? Mulut Mak Jujat. Tak. Ahlul Bait, ulama, Imam Ghazali dah kata, Ahlul Bait walaupun ada ilmu tetapi mengumpat, termasuk juga ulama itu. Jikalau kamu melihat seorang ulama mengumpat ulama yang lain, tinggalkan orang yang mengumpat itu. Itu kata Imam Ghazali. Dan zuriatun Nabi SAW tidak minta-minta, mereka pinjam ada. Mereka tidak mengadu domba. Ini ciri-ciri zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata yang keluar daripada mulut mereka itu tajam, tegas, pedas pada tempatnya, lembut, sopan, santun pada tempatnya. Itu ciri-ciri keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian man ahabbani wa habba hadain wa bahuma wa ummahuma kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Daripada an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW telah mengambil tangan Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Man ahabbani, siapa yang mencintai aku, kata Nabi SAW, wa ahabba hadzaini, dan mencintai kedua-dua ini, Hasan dan Husain, wa abahuma, bapa mereka berdua, wa ummahuma, dan ibu mereka berdua, kana ma'i, dia akan bersamaku, fi darajati yaumal qiyamah, di tingkatanku di hari kiamat. Ini apa? Daripada mana ni? Ini banyak daripada ini, ya Allah, kitab-kitab, banyaklah kitab-kitab meriwayatkan tentang perkara ini. Man ahabbahuma wa abahuma wa ummahuma kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah, siapa yang mencintai kedua-dua ini, bapa mereka berdua dan ibu mereka berdua, dia akan bersamaku di tingkatanku pada hari kiamat. Sama-sama dengan Nabi. Bila sama-sama tu, maksudnya bukan di hari kiamat saja, itu di syurga bersama-sama Nabi. Tidak mahu ke? Di syurga bersama-sama Nabi SAW. Ini dalam oleh dia Al-Maqdisi Al-Hambali, oleh ulama Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau siapa nak kata kita hulu, kita hulu. Yang tadi saya sebut tentang Nabi dibangkitkan, apa? Para Nabi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, para Nabi alaihimussalam dibangkitkan pada hari kiamat, maksudnya itu. Dan aku pula dibangkitkan di atas burak, langkahnya adalah sejauh matanya memandang, dan dibangkitkan Fatimah di hadapanku. Daripada kitab apa? Al-Mustadrak ala Al-Sahihain oleh Al-Hakim. Fatimah dibangkitkan di hadapan Nabi SAW. Para wanita-wanita, kita kalau ada isteri, sekarang kita ada WhatsApp profile foto kan, kalau kita betul nak ikut isteri kita ni, ikut akhlak Sayyidah Fatimah tu Zahra, kita nak dicintai, dipandang oleh Nabi SAW, dipandang oleh Sayyidina Ali, dipandang oleh Sayyidina Al-Hasan wal Husain, maka kita janganlah tunjuk walaupun isteri kita berniqab. Jangan. An Ali alaihi salam. Kenapa alaihi salam? Sebab dalam hadis Bukhari, apabila disebut nama Ahlul Bait, disebut alaihi salam, Fatimah alaiha salam. Ya, dalam hadis Bukhari tu. Ni cakap Syiah pula, ceklah hadis Bukhari. Khatamkan hadis Bukhari dulu sebelum nak cakap apa-apa. Ngok. Ni siapa-siapa lah yang itu. Kan? Banyak orang nak cakap sekarang. Kenapa alaihi salam? Alaihi salam Nabi aja. Hadis Bukhari kau baca apa? Terjemahan. Terjemahan pun kau belum khatam. Kau nak cakap banyak. Zip your mouth lah. Keep your stupidity in your cabinet. And shut it with ginseng lock, made in China. Bahlul. Itu bahlul dalam Arab. Bahlul. Kalau cakap bahlul, itu adalah satu tradisi Arab ni, satu kelembutan dan satu gurauan, dan cakap bodoh dengan kasih sayang. Kalau dia cakap bahlul, itu memang betul bodoh lah tu. Tapi kalau dia bahlul, dia harakat dia panjang sikit, dia macam Allah dhalin, itu di bahlul, itu penuh kasih sayang. Jadi kalau orang cakap bahlul, itu kasih sayang. Bahlul tu doa lah orang tu jadi bahlul. Kelakar dengar wajah hari tu harami suar. Itu sebenarnya harami tu penjahat, suar tu gambaran. Ni bahlul. Bahlul doa kan. Orang tu daripada bodoh jadi macam bahlul. Tak kesama bodoh ke bahlul. Belajarlah dulu bahlul. Itu nama wali. Bahlul nama wali. Ada kata dia adik-beradik dengan Abu Nawas. Baik. An Ali alaihi salam, sami'tu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Ali alaihi salam, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, idza kana yaumul qiyamah, apabila tiba hari kiamat,
Nada munadin wara'al hijab. Seorang penyeru akan menyeru di sebalik tabir. Ada satu suara penyeru menyeru di balik tabir. Ya ahlal jam', wahai ahli perkumpulan, ahli masyar. Wahai ahli masyar, maksudnya tu, ghudu absarakum, tundukkanlah pandangan kalian, an Fatimah binti Muhammad, daripada Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Sayyidah Fatimah hendak lalu di titian sirat, hatta tamur, sehingga beliau lalu. Mereka tundukkan. Ada satu berkata, jadi isteri-isteri kita kalau nak ikut akhlak Sayyidatina Fatimah, bini saya ni ustaz ni masalah, tengok awak punya WhatsApp profile, tengok Facebook awak, hoi bukan main muka, ada pakai niqab pun tak payah. Nak ikut Sayyidatina Fatimah tu Zahra, delete tu semua gambar. Nak kita punya gambar je tak apa. Kalau bukan berdakwah, kalau boleh jangan kita punya gambar sudah. Takut kena ain. Tahu ain? Salman Al-Farisi dah kena ain tau. Ain nak berubat susah, Ustaz Kazim kena ain. Takut kena ain. Yang tadi saya sebut tu tadi apa? Ada juga dalam kitab Al-Mustadrak ala Al-Sahihain, hadis. Dah azan. Alhamdulillah. Syahdunya azannya apa main? Macam orangnya di tepi tempat gelap tu. Inilah antara orang-orang yang selamat. Para ulama sebut, paling selamat saya kata ulama sebut, orang yang bila dia datang dalam majlis orang tidak perasan, bila di jalan pun orang tidak perasan. Yang jadi masalah sekarang, yang nak pakai gah, yang nak digelar syekh, nak digelar habib, masuk macam gah, suruh baca ratib Fatihah, silakan. Dia perasan. Dia pula perasan. Dia nak orang tengok dia perasan, tapi ilmu tidak seberapa, nak pakai gah. Ada sebahagian ulama menyatakan haram untuk seseorang yang ilmu tidak sampai ke mana-mana tapi pakai sarbannya bertingkat-tingkat. Saya Habib Umar bin Hafiz punya murid. Habib Umar bin Hafiz ada 9 tingkat ke 10 tingkat. Saya ikut guru saya, kepala otak kau. Kau tahu tak kod 9 tingkat 10 tingkat tu? Itu kod untuk apa? 3 tingkat 2 tingkat tu kod. Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid lagi champion daripada engkau di Nusantara inilah. Habib Taufik Asghaf Pasuruan pakainya berapa tingkat? Yang layak pakai bertingkat-tingkat tu ada kod dia pakaian ini. 9 tingkat 10 tingkat tu untuk guru je. Beliau mursyid tariqah Alawiyah. Engkau tu siapa? Pergi Dar Mustafa pun tidak. Nak salam Habib Umar pun begini-gini, susah-susah. Pangkai sampai 9 tingkat. Hadis Bukhari pun, Sahih Bukhari pun tak khatam. Kitab ni pun Sayyidatina Fatimah pun tak khatam. Tauhid Sufi Syekh Arsalan pun tak khatam. Bidayatul Hidayah pun tak khatam, yang paling basic sekali. Risalah Adab Sulukil Murid pun baca Arab pun tidak tahu. Nak pakai 9 tingkat 10 tingkat, kau biar betul. Ini nak sadarkan orang. Ini nak sadarkan orang. Sebab ni live. Biar orang sadarlah. Ni live, insya-Allah akan di-upload di YouTube nanti. Majlis Ta'lim Alawi. Majlis Ta'lim, T-A L-I-I-M. Ta'lim space lagi apostrophe Alawi, A-L-A-W-I-Y-Y. Tahu majlis ni last saya penutup. Dari bab cinta Ahlul Bait, Sayyidatina Fatimah punya kemuliaan, Isra Mi'raj itu semua saya dah masukkan sedikit lah. Ada saya masukkan Isra Mi'raj sedikit tak tadi? Tak ada tak apa, itu nanti besok kuliah tasawuf, kuliah zuhur. Sebab nak kena ada guru Isra Mi'raj. Nabi berguru tak? Berguru. Berguru. Jadi majlis Ta'lim Alawi ini nak sadarkan orang yang mungkin tidak sedar ataupun mungkin tertipu dengan diri sendiri, mungkin nak persoalkan tu, nak persoalkan ni. Tahu apa beza majlis ta'lim dengan majlis ta'lim? Tahu tak apa beza? Ta'lim dengan ta'lim.
Apa tu erti alawi? Ta'lim, ilmu, majlis ilmu. Ta'lim, majlis tempat perkumpulan untuk pendidikan dan bimbingan. Sebab tu di bawah majlis ta'lim alawi ada majlis ta'lim al-Mustafa, ada Akademi Al-Quran Ibn Hadi. Majlis ta'lim alawi. Siapa orang dia? Saya lah. Majlis ta'lim alawi. Majlis ta'lim al-Mustafa, Habib Zainal Abidin bin Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Akademi di Melaka, Akademi Al-Quran Ibn Hadi, Ustaz Hadi di Melaka sana. Ini nak kena sedarkan orang. Dia tak tahu apa ta'lim cakap macam-macam. Jadi belajar, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Itu kata Nabi SAW. Tuntut ilmu tu fardu ke atas setiap orang Islam. Kau tak tuntut ilmu, segala amalan kau ditolak. Rad kullu amal, semua amalan tanpa ilmu rad, ditolak. Ya Allah, hidup hanya sekali. Kita minta kepada Allah supaya kita bukan yang mengharap-harapkan pahala daripada orang. Sebaliknya, kita minta kepada Allah. Mungkin asbab malam ini, asbab majlis cinta pada Nabi SAW, cinta kepada Ahlul Bait Nabi SAW. Kita yang dapat, seperti Habib Noh, bukanlah kita letak level kita Habib Noh, kita yang dapat memerhatikan keluarga kita dan mendoakan untuk keluarga kita. Kan ada lagu tu kan, sekujur badan berselimut putih, rebah bersemadi sendiri, mengharap kasih anak dan istri, apa mungkin pahala dikirim. Terbaring sempit seluas pusara, soal bicara terus bermula, sesal dan insaf tak berguna lagi, hancurlah jasad di mamah bumi. Nak mengharapkan lagi, dunia mengharapkan orang, tak mengharapkan Allah. Masuk kubur pun dan nampak Allah pun mengharapkan untuk anak dan isteri. Ya Allah, sesal dan insaf tak berguna lagi, hancurlah jasad kau di mamah bumi. Ya, mudah-mudahan adalah kita manfaatnya. Mudah-mudahan hadirlah ya Rasulullah di majlis kami ini dengan kita memberi salam, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itu dalam bahasa Arab, ka tu orang tu di hadapan kita. Ya, dan insyaAllah kita bertemu besok, kita, kuliah Zuhur, kitab, insyaAllah kitab dikarang oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Kita akhiri dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nak selawat tak? Nak selawat sikit tak? Selawat sikit Boleh? Boleh Haji Bushra? Boleh? Selawat sikit? Okey, Abang Syafi tunggu queue habis selawat saya doa terus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ya ayyuha ahlun nuha. Ahlun nuha ni orang yang berfikiran cerdas, wat taqwa, dan orang yang bertakwa. Berilah selawat kepadanya dan salam dengan sebaik-baik salam. Saya terjemah begitu je. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha ahlun nuha wat taqwa. Ya ayyuha ahlun nuha
والتقوى صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما يا عاشقا سلم 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 وكرم تكريما يا عاشقا سلم 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 وكرم تكريما للمصطفى عين الورى تسليما للمصطفى عين الورى تسليما يا أيها أهل النهى والتقوى يا أيها أهل النهى والتقوى صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما يا قويا جاهد وعظم تعظيما يا قويا جاهد وعظم تعظيما للمصطفى شمس الضحى تسليما للمصطفى شمس الضحى تسليما يا أيها أهل النهى والتقوى يا أيها أهل النهى والتقوى صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما يا وليها أشكر وتضرب تضريبا يا وليها أشكر وتضرب تضريبا للمصطفى بدر الدجى تسليما للمصطفى بدر الدجى تسليما يا أيها أهل النهى والتقوى يا أيها أهل النهى والتقوى صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله